Okay. Rasa semua dah dibaca kan? Minta semua tuliskan, kalau ada nak cakap bolehlah, tapi nak minta secara umum kalau semua sekali tuliskan pada bahagian chat tu apa yang didapat, idea utama daripada penulisan tersebut. Okay, dalam tempoh seminit tak semua tuliskan. Masih menanti, tak ada lagi yang okey. Okey. Usaha merosakkan akidah umat Islam kita telah menguji penyamarataan agama ataupun pluralism. Golongan yang tidak kukuh kefahaman agama akan mudah goyah, akhirnya umat Islam menjadi tidak kuat. Okey. Usaha Kristian untuk selewengkan Islam melalui kalimah Allah, membumikan Allah sebagai Tuhan. Okey. Utama mereka untuk menyelewengkan agama Islam secara halus bagi Islam secara Yahudi menyerapkan yang manusia boleh menjadi Tuhan. Kalimah Allah bukan sekadar untuk memurtadkan, tetapi merosak terus akidah umat Islam yang mana ini lebih menakutkan. Okey, satu pandangan yang menarik. Yang lain boleh tulis sekali. Bisa menjadikan istilah penting dan penuh makna dalam Islam dilunturkan dengan istilah yang dibiasakan maknanya, sehingga Allah tidak nama yang biasa dibuat dia siapa saja. Sekarang katakan ada pluralism yang sesat. Untuk membuang eksklusif itu sehingga berani untuk mengaku diri Tuhan. Usaha ini malah usaha terusan daripada pihak sebelah sana. Kalimah Allah melakukan usaha ini satu perancangan tersusun dan rasul akidah umat Islam dengan normalisasikan Allah itu artinya Tuhan untuk agama mana-mana je boleh guna. Okey. Satu pandangan menarik di kalangan akhwat, maksudnya akhwat dapat tangkap idea-idea utama yang ada dalam penulisan tersebut. Dan cuma satu sudut yang mungkin menarik kalangan akhwat boleh highlightkan daripada penulisan tersebut adalah bila kita faham kita sebut tentang pluralism ataupun bila kita faham bila disebutkan dipanggil mentahrifkan ataupun menyelewengkan makna istilah Allah itu sebenarnya adalah satu metod
yang berkait dengan falsafah ilmu. Maksudnya apa? Maksudnya dalam metod yang digunakan untuk menyelewengkan isu kalimah Allah ini, mereka sedang merungkai kebenaran yang ada pada sesuatu lafaz ataupun sesuatu istilah. Jadi kalaulah kepada kita maksudnya secara istilah itu, bila disebut Allah, dia memaknakan dengan segala sifat-sifat Allah yang sempurna itulah. Dan tidak beranak, tidak diperanakkan, tidak bergantung dan sebagainya. Segala asma' dan sifat Allah itu. Jadi itulah yang menghimpunkan makna Allah dalam kerangka kebenarannya. Jadi sebenarnya bila usaha disebut kristenisasi yang cuba menggunakan istilah Allah, dia cuba meletakkan setiap istilah itu adalah berbentuk relatif ataupun berbentuk subjektif. Dan tidak ada kebenaran yang sempurna ataupun makna yang sempurna pada kerangka istilah tersebut. Jadi sebenarnya persoalan besar di dalam isu istilah kalimah Allah ni adalah kerangka falsafah ilmu. Apakah framework kita dalam meletakkan makna Allah Subhanahu Wa Taala itu, dan konsep yang bila kita sebutkan tentang Tuhan itu, dan apakah makna dan framework mereka dalam meletakkan konsep dan makna Tuhan itu. Dia adalah perbahasan besar tentang falsafah ilmu. Okay, sebab tu dalam tu ada sebut tentang semantic infiltration. Maksudnya dia merubah makna bagi setiap lafaz itu dengan tujuan untuk capai kepada kehendak-kehendak yang lain. Dan sebenarnya kalau kita faham makna itu dengan betul, kita akan faham bila kita baca daripada dulu, kita baca kisah Nabi dan Rasul, kita baca kisah-kisah umat-umat terdahulu. Bila dia sebut mereka ini menyelewengkan wahyu yang diturunkan ataupun dibawa oleh Rasul-Rasul dan Nabi, kita akan faham sebenarnya yang diselewengkan itu bermaksud mereka telah merungkai kebenarannya. Dan ilmu wahyu itu turun dalam maksud membawa kebenaran-kebenaran tentang hakikat kehidupan, hakikat ketuhanan, hakikat pembalasan, hakikat segala hakikat ni adalah kebenaran-kebenaran ini. Dan jadi menyelewengkan wahyu sebenarnya adalah satu jenayah falsafah ilmu. Kenapa? Kerana dia telah mengeluarkan segala ataupun telah menyelewengkan hakikat-hakikat tadi menuju kepada makna yang lain yang mereka mahukan. Okey. Okey, betul. Menyamakan Allah itu dengan makna Tuhan mereka. Okay, jadi kita akan pergi kepada minggu pertama falsafah ilmu. Okey. Objektif pembelajaran di sini yang pertama adalah memahami akar permasalahan kepada ketamadunan hari ini. Yang kedua, memahami kepentingan hakikat hubungan antara manusia dan ilmu. Dan yang ketiga, memahami makna falsafah. Okey. Okey. Ini adalah beberapa persoalan-persoalan asas. Jadi apakah akar permasalahan kepada kesengsaraan dan kesimpulan hidup ini dihadapi oleh tamadun barat hari ini? Yang kedua, apakah yang dimaksudkan dengan sistem dan pemikiran jahiliah? Yang ketiga, apakah masalah dengan falsafah ilmu sedia ada? Dan yang keempat adalah bagaimanakah jalan keluar dari kemelut ketamadunan yang berlaku. Kena buka dengan akhwat, mengapa kita perlu belajar falsafah ilmu? Rasa-rasa sebab apa? Untuk memahami sesuatu bangsa. Untuk memahami sesuatu? Bangsa, maksudnya bila kita belajar mengenai falsafah, falsafah tu adalah satu pemikiran yang membentuk kepada minda dan ilmu, kerana kita bertindak kan, kita punya behavior, kita punya behavior, apa nama sebenarnya, kita punya behavior kita akan bertindak berdasarkan kepada ilmu dan pemahaman yang ditanamkan melalui pemahaman falsafah. Wallahualam, itulah. Okey, satu pandangan yang berinas. Yang lain?
Kalau ada nak tulis pada ruangan chat pun boleh. Sebelum kita masuk, kenapa Antuna sendiri merasakan kita perlu belajar falsafah ilmu? Untuk tidak terpengaruh dengan agenda pemikiran yang rosak. Okay. Benda ni penting lah sebab selepas ni kita akan secara banyak kali ataupun berulang kali akan sebut tentang falsafah ilmu. Nah, jadi kalaulah kita tidak memahami mengapa kita pergi kepada falsafah ilmu itu dengan tepat dan tuntas, maka kita akan ambil istilah itu sekadar pada istilah semata-mata. Kita tak faham kenapa kita nak berbahas tentang falsafah ilmu. Okay, untuk membentuk satu pemikiran dalam kerangka yang betul, asas kefahaman untuk panduan ilmu seterusnya. Untuk kita memahami idea pemikiran yang pernah muncul dalam sejarah, okay, falsafah penting untuk kerangka kefahaman bagi memahami idea. Okay, banyak pandangan bagus untuk kalangan akhwat namanya satu gambaran yang jelas terhadap falsafah ilmu. Okay, cuma kita letakkan dekat sini bila Ana sebutkan tadi keperluan kita kepada sijil peradaban Islam dan juga framework pemikiran kita pada hari ini adalah lahir daripada memahami kepentingan ataupun hakikat permasalahan kepada ketamadunan hari ini. Jadi kita meletakkan bila kita sebut falsafah ilmu, kita faham segala permasalahan tamadun barat pada hari ini adalah berpunca daripada permasalahan falsafah ilmu. Dan tadi ada akhwat yang sebutkan, betul, daripada falsafah ilmu ini dia akan menjadi satu framework yang membentuk behavior dan juga tindakan kita. Dan jadi bila mana kita lihat secara luarannya permasalahan ketamadunan yang wujud pada hari ini, berlaku kesengsaraan, kehidupan yang sempit, permasalahan pada segala bidang, dia akan timbulkan persoalan pada kita sebenarnya apakah punca kepada permasalahan tersebut. Dan kita akan kata ianya berpunca daripada sistem. Dan kalaulah orang biasa dia akan mungkin akan pergi pada satu peringkat saja. Jadi bila dia kata masalah sengsara, maka kita pun perkenalkan tentang healing. Ada masalah dalam tekanan kehidupan, maka dia pun perkenalkan tentang counselling dan sebagainya. Tapi adakah menyelesaikan permasalahan itu pada ranting-rantingnya? Sebenarnya kita menyelesaikan akar permasalahan kepada sesuatu perkara tersebut. Jadi bila kita pergi pada akarnya, kita mula akan pergi kepada satu peringkat sistemnya. Dan maka kita pun rasa sistem yang ada pada hari ini bermasalah ataupun disebut oleh Syed Qutb sebagai sistem jahiliah. Jadi bila kita telusuri lagi, sebenarnya sistem ini didasari oleh kecelaruan dan juga permasalahan falsafah dan ideologi. Dan bila kita telusuri lagi, di atas asas apa falsafah dan ideologi ini dibina, maka kita akan berjumpa kepada kerangka penyelewengan falsafah ilmu. Jadi dengan mempunyai kepentingan, apakah kepentingan falsafah ilmu pada kita? Kepentingan falsafah ilmu pada kita adalah kita dapat memahami akar permasalahan ketamadunan yang wujud pada hari ini dengan tepat. Dengan tepat. Jadi bila kita sebut macam Syed Qutb yang diistilahkan sebagai sistem jahiliah, yang ramai secara mudah menggambarkan, maka Syed Qutb kata sistem ini kafir dan sebagainya dan boleh dibunuh. Tapi sebenarnya apa yang dimaksudkan dengan sistem jahiliah dan sistem yang terhasil daripada falsafah ilmu yang berlandaskan kebatilan dan penyelewengan hakikat. Dan ianya lahir bermula daripada penyelewengan falsafah ilmu. Ini poin penting. Maksudnya kita dapat memahami akar permasalahan ketamadunan dengan tepat. Dan kalau kita tengok dalam Quran pun, bila Allah SWT menyebutkan tentang orang-orang kafir,
Allah tidak menggambarkan penyelewengan dan juga kesesatan mereka itu lahir daripada ilmu. Tetapi penyelewengan dan kesesatan mereka itu lahir daripada ketidakilmuan ataupun kesesatan falsafah ilmu mereka. Sebagai contoh dalam Allah sebut dalam Quran, surah Al-Mu'minun ayat 71, yang kedua tu, walau ittabal haqqu ahwa'ahum lafazatis samawati wal ardu wa man fihin bal atainahum bidzikrihim fahum an dzikrihim mu'ridun. Kalaulah kebenaran itu menuruti keinginan mereka. Maksudnya kalaulah kebenaran itu adalah ditentukan ataupun subjektif ataupun relatif kepada kehendak dan kemahuan mereka, maka dunia dan seisinya, langit dan dunia ini akan hancur. Bal atainahum bidzikrihim fahum an dzikrihim mu'ridun. Maka sebenarnya kebenaran itu dia bukanlah suatu perkara yang bersifat subjektif, tetapi kebenaran itu adalah suatu perkara yang bersifat objektif. Itulah yang di mana turunnya wahyu memberikan makna-makna kebenaran yang hakikat-hakikat yang asas kepada kehidupan manusia. Dan bila Allah SWT gambarkan, saya sebutkan tadi orang kafir, Allah SWT bukan gambarkan mereka ini kufur kerana ilmu, tetapi mereka ini kufur kerana tidak berilmu. Kerana mereka ini kufur kerana mengikut hawa nafsu mereka. Mereka ini kufur kerana mengikut ajaran-ajaran daripada nenek moyang mereka. Allah kata dalam Quran, wa ma lahum bihi min ilm iyattabi'una illa dhann wa inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Tidaklah mereka itu mempunyai ilmu tentang itu, mereka itu tidak lain hanyalah mengikut dugaan. Zan ini adalah lawan kepada hak ataupun yakin. Dan zan ni adalah prasangka. Hanyalah prasangka semata-mata. Dan prasangka ini apabila tidak dilandaskan kepada proses ilmu yang betul, dia tidak akan membawa kepada suatu kebenaran. Suatu kebenaran. Okey, dan ni bila kita melihat kepada inilah hakikat yang berlaku. Dan kita melihat berlakunya konflik nilai. Maksudnya kita di sekolah sebagai contoh, kita di sekolah diajarkan tentang tidak menipu. Kita di sekolah diajarkan tentang berbuat baik. Kita di sekolah diajarkan tentang setia kawan dan sebagainya. Tetapi bila seseorang itu ingin masuk ke dalam kerangka politik, mereka terpaksa buang nilai. Bila dia nak masuk ke dalam dunia ekonomi, maka dia terpaksa bersifat tamak. Nilai-nilai yang sebenarnya konflik terhadap bidang yang dibina di dalam pendidikan. Jadi dekat situ berlakulah konflik nilai. Nak pergi dalam pendidikan dia ajar benda baik macam ni, tapi bila dia pergi pada bidang-bidang lain dia ajar nak hidup dalam tu kena bersifat jahat dan sebagainya. Jadi berlaku satu konflik nilai. Kegagalan projek tahrir, maksudnya bila mana tidak memahami akar permasalahan ketamadunan hari ini pada kerangka akarnya ataupun pada kerangka falsafah ilmunya, menyebabkan segala usaha-usaha pembaharuan ataupun pembaikan yang cuba dibuat tidak akan membawa kepada penyelesaian yang tuntas. Yang ketiga adalah dualism sistem pendidikan. Maksudnya ada sekolah agama, ada sekolah pagi, kemudian diajarkan tentang dikatakan sebagai ilmu-ilmu duniawi, kemudian adanya sekolah petang yang dikatakan sebagai mengajarkan ilmu-ilmu ukhrawi. Jadi kedua ini seolah dilihat bertentangan, tidak ada perkaitan antara satu sama lain. Sebab itulah kita tengok dalam masyarakat hari ini, kesan daripada dualism sistem pendidikan akhirnya kita nampak sampailah kepada ataupun orang senior dalam masyarakat pada hari ini. Yang boleh jadi dia pergi setiap malam pergi masjid dan surau, tetapi pada siangnya dia adalah orang yang berfikiran secara kepentingan duniawi semata-mata. Buang nilai, buang akidah, buang iman ketika mana interaksi pada siang hari. Dan yang keempat adalah kehancuran falsafah barat, dan yang kelima adalah dikotomi ilmu. Ilmu tu diasingkan antara tadilah ukhrawi, duniawi, ilmu agama dan juga ilmu sains, ilmu akidah dan juga ilmu etik, disebut sebagai etika, dan juga dia mengasingkan antara fik ataupun disebut sebagai fik kenegaraan diasingkan dengan nasionalism,
dan sebagainya. Semua itu diasingkan. Dan ini berlaku kerana apa? Sebab kerana sebenarnya kerangka ataupun akar yang melatari falsafah ini sudah bersifat kufur. Secularism, atheism, Mithraism, and humanism, dan juga akal kufur. Maksudnya akal kufur dekat sini, akal itu telah diselewengkan. Akal itu telah diguna dengan cara yang salah. Okey, ni kalau kita melihat dalam kerangka kenegaraan hari ini. Dan disebabkan falsafah-falsafah yang melatarinya sudah bersifat kufur, sudah bermasalah, sudah membuang agama, sudah membuang Tuhan, sudah membuang makna nilai dan sebagainya, maka sebenarnya konsep-konsep idea yang melatari kepada sesebuah sistem telah bermasalah. Jadi sebenarnya sistem yang lahir pun sudah bermasalah. Yang maksudnya sistem yang lahir itu bukanlah sebuah sistem semata-mata, tetapi sistem yang secara sifatnya itu sudah bermasalah. Dan ekonomi kapitalis, politik pragmatik, pendidikan sekular, and social plural. Dan setiap daripada sistem ini dibentuk oleh, dipanggil key concept ataupun idea-idea utama kepada sistem ini. Dan sebagai contoh, bila kita sebut tentang ekonomi kapitalis, dekat situ dia telah mendefinkan tentang manusia sebagai human capital. Dia telah definkan manusia sebagai berkehendak kepada kebendaan semata-mata. Dia telah definkan manusia, ketamakan manusia itu sebagai satu perkara yang baik. Dia telah definkan apakah yang dimaksudkan dengan harta. Dia telah definkan apakah yang dimaksudkan dengan kaya. Dia telah definkan apakah yang dimaksudkan dengan miskin. Semua tu konsep-konsep, key konsep-konsep yang utama. Jadi bila dia berdiri sistem, konsep-konsep inilah yang telah membentuk sistem itu. Jadi sebenarnya bila kita faham benda ni, menyelesaikan permasalahan ekonomi kapitalis tidak sekadar dengan kita katalah bila masalah maka kita pun buatlah ekonomi Islam, bank Islam, apa lagi, kedai Islam, restoran Islam dan sebagainya. Tetapi sebab apa? Sebab persoalan yang besar sebenarnya adalah key konsep ataupun kerangka-kerangka utama yang melatari perkara tersebut. Sebab itulah kita melihat dalam sirah Nabi SAW, apa yang Nabi SAW buat pada sahabat adalah menstrukturkan semula pemikiran dia tentang makna harta, tentang makna kaya, tentang makna miskin dan sebagainya. Miskin itu adalah miskin ilmu, kaya itu adalah orang yang banyak berinfak. Ekonomi itu berdiri di atas ta'awun dan takaful, bukan di atas ketamakan, dan juga berdiri di atas haluba untuk kaya secara sendiri semata-mata. Jadi sebenarnya itu adalah key konsep yang berbentuk pada sistem, dan ini akan bergantung, key konsep ini dibentuk oleh falsafah yang didasari. Jadi daripada sistem-sistem yang bermasalah inilah akhirnya kita nampak nilai-nilai yang wujud. Maksudnya nilai yang wujud, sebagai contoh kita kata yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Yang kaya tidak pernah berfikir tentang hal orang miskin, dan orang miskin melihat orang kaya ni adalah orang yang tamak, hanya fikir secara individualistik dan sebagainya. Dan sehingga kan wujudlah apa-apa bentuk kebajikan pun yang gambaran diistilahkan sebagai foundation, dan yayasan-yayasan yang contohnya macam yayasan Bill Gates dan sebagainya, yang digambarkan sebenarnya seolah ini orang kaya nak bantu orang miskin. Tetapi di sebalik yayasan-yayasan tersebut akhirnya telah membawa kepada permasalahan yang sama. Sebenarnya kehendak di sebalik segala yayasan tersebut hanyalah untuk melakukan cycle duit. Duit itu tidak akan keluar daripada lingkaran orang yang kaya tersebut. Jadi dia menguasai ekosistem duit itu secara keseluruhannya. Sama ada duit itu yang berbentuk bisnes ataupun duit itu yang disalurkan secara kebajikan dan juga foundation, ianya tetap berpusing kepada kepentingan diorang. Okay. Jadi bila kita faham dekat sini, maka kita akan faham, apabila kita faham permasalahan kepada ketamadunan dan permasalahan kepada segala sistem-sistem yang mendasari kenegaraan pada hari ini adalah berpaksi daripada permasalahan falsafah ilmu, maka kita akan faham satu-satunya jalan keluar daripada permasalahan ini hanyalah dengan membangun falsafah ilmu kita kembali. Dan jadi
sebarang usaha ataupun sebarang perubahan pada peringkat luaran, kan, sama ada sebagai contoh kita rasa sistem pendidikan masalah, maka kita pun buat sekolah. Kita namakan sebagai sekolah Islam. Maka kita pun ambil lah silibus-silibus yang sedia ada. Kemudian kita kata, oh ni cuba kita tambah beberapa subjek dan masukkan silibus sedia ada, maka kita pun kata inilah sekolah Islam. Ubah pelajar pakaian dia macam mana, pakai kopiah dan sebagainya. Jadi sebenarnya persoalan yang timbul kat situ, adakah kita benar-benar menyelesaikan akar permasalahan sistem pendidikan yang sedia ada. Dan maksudnya benda tu akan menjadi satu persoalan yang besar. Dia akan pergi kepada persoalan, jadi sebenarnya apakah pendidikan yang kita katakan pendidikan Islam? Adakah pendidikan Islam itu satu subjek? Ataupun pendidikan Islam itu adalah satu sekolah? Ataupun pendidikan Islam itu adalah satu pakaian? Ataupun pendidikan Islam itu adalah satu modul? Atau apa? Jadi ini sebenarnya adalah persoalan-persoalan besar yang mendasari kepada yang akan terbentuk daripada kefahaman falsafah ilmu kita yang betul. Jadi kemudian bila kita faham dekat situ, satu-satunya jalan untuk menyelesaikan krisis kemanusiaan pada hari ini ataupun meruntuhkan ketambulan tauhid pada hari ini perlu bermula dengan membina falsafah ilmu yang benar, yang berpanduan kepada kebenaran dan kesepaduan sumber ilmu, lalu dibina di atasnya ideologi sistem yang tersendiri. Dan kalau tengok pada gambar rajah sebelah ni dalam buku Tajdid Falsafah Peradaban, jadi kita faham segala masalah yang sedia ada, New World Order, Homo Deus, ini adalah nilai-nilai yang terbentuk. Dia berpunca daripada produk-produk, dan produk ini berpunca daripada sistem. Sistem ini berpunca daripada ideologi, dan ideologi ini berpunca daripada falsafahnya, dan falsafah ini berpunca daripada falsafah ilmunya. Jadi tauhid dan etis ini adalah hakikat falsafah ilmunya yang telah menyelewengkan dan juga membentuk manusia pada hari ini. Okey. Okey. Jadi perbahasan yang kedua. Ada soalan daripada yang tadi? Kalau tak ada soalan, kita masuk pada okey, boleh. Silakan. Terima kasih Ustaz. Salam. Tadi mengenai slide number, tak tahu slide number berapa, mengenai pemahaman Luwism, Mitowism, Plagiarism tu yang mana? Yang apa maksud Mithraism tu? Mithraism. Okey. Tu. Dengan lepas tu yang saya rasa slide selepas tu kot slide yang ketujuh tu yang Ustaz tunjukkan, maksudnya falsafah kepada semua yang falsafah humanism, rationalism ni semua, adakah semua daripada konvensional ni start from the barat ataupun ada je pada zaman Rasulullah pernah ada pemahaman ini tetapi telah di-adapt oleh orang kafir dan menyebabkan falsafah ni telah diselewengkan. Okey. Satu, bila kita sebut tentang Mithraism, kita masukkan dekat sini Mithra ini, kalau Antuna Google, Mithra ini kalau ikutkan dia adalah dipanggil satu cult ataupun satu ajaran sesat yang wujud pada zaman Rom. Tapi kalau sebenarnya bila kita telusuri lagi ajaran sesat yang ada di dalam Rom ini, hakikatnya dia wujud daripada suatu ajaran yang disebut lahir daripada belah-belah Iran ataupun belah-belah Parsi. And itulah kerajaan Babylon, belah Iraq. And then kalau dalam kajian kami, bila kita sebut tentang Mithra, kita menyebutkan tentang suatu ajaran mistik yang mendasari kepada segala falsafah pemikiran barat daripada dahulu hinggalah sekarang. Dan sebab apa? Sebab bila Allah SWT sebutkan tentang kekafiran, Allah SWT, satu, Allah tolaklah dia bukan berilmu. Tapi yang kedua juga penting, Allah SWT meletakkan kesesatan mereka itu lahir daripada taklid buta. Taklid, mengikut. Kita faham sebelum ni bila mengikut ini hanyalah benda yang berlaku pada umat-umat terdahulu sahaja. Tetapi sebenarnya kalau kita baca sejarah agama Kristian, baca sejarah agama Yahudi, dan baca bagaimana
berlaku penyelewengan agama-agama Samawi, penyelewengan ini berlaku dengan ada dimasukkan ajaran-ajaran misteri daripada luar. Dan ajaran-ajaran misteri daripada luar yang diwarisi, yang dibawa turun-temurun, yang disebutkan, diistilahkan dalam satu penulisan pada abad ke-19 diistilahkan sebagai the ancient wisdom, ataupun dalam bahasa Arab disebutkan sebagai hikmah khalidah. Dan suatu ancient wisdom, kebijaksanaan tradisional yang diwarisi. Jadi dalam kebijaksanaan inilah berlakulah segala kefahaman-kefahaman sesat tentang manusia boleh menjadi Tuhan, Tuhan adalah manusia, dan berlakulah kefahaman-kefahaman yang sesat tentang tujuan kehidupan, apa kehendak tertinggi manusia, apakah segala persoalan-persoalan tentang sebagainya. Dan kalau tengok, nanti ada peluang, cuba tengok Council of Nicaea, tadi tu kan ada baca dah tadi. Council of Nicaea ni adalah proses penyerapan suatu ajaran misteri luar ke dalam ajaran Nasara, sehinggalah telah merubah Kristian itu secara 100%. Maksudnya merubah daripada memahami konsep Tuhan yang Esa, memahami konsep Trinity. Memahami tentang konsep original sins, memahami tentang segala konsep-konsep yang wujud asas di dalam Kristian. Benda tu diambil daripada ajaran luar. Ramai pengkaji mengistilahkannya sebagai, ada yang mengistilahkan sebagai Mithraism, ataupun ada juga yang mengistilahkan sebagai paganism. Suatu ajaran yang sesat. Okay, dan nanti Mithraism ni akan boleh ditengok lebih lah dalam subjek pertemuan tamadun minggu pertama dan kedua tu. Kita akan ada cuba lihat tentang apa yang kita maksud dengan Mithraism. Jadi cuma idea utama yang perlu difahami tentang Mithraism dekat sini, kita nak faham bahawa penyelewengan dan kesesatan itu wujud di dalam sejarah barat ataupun sejarah Tauhid itu secara pewarisan. Seperti mana tauhid ini diwarisi oleh umat-umat semenjak daripada Nabi Adam AS sampailah pada hari ini. Begitu juga Mithraism ni adalah suatu ajaran-ajaran yang diwarisi sehinggalah sampai pada hari ini. Dan ada yang kata pengasas kepada ajaran Mithra ini adalah Namrud. Dan kalau tengok ada salah satu daripada sumpah Freemason, dia akan sumpah atas nama Nimrod. Diistilahkan Namrud lah. Diistilahkan sebagai manusia pertama yang mengisytihar dirinya sebagai Tuhan. Maksudnya manusia pertama yang mencapai kepada makna wisdom yang paling tinggi. Okay. Yang kat sini tadi soalan tentang apa? Boleh ulang balik tak? Soalan kat sini yang falsafah yang bawah ni kan, all the liberalism, all of this, adakah pemahaman ni pernah dibawa oleh Rasulullah dululah? Mungkin sebab anak pun tak tahu sejarah Rasulullah secara detail. Maksudnya pemahaman ini adakah pernah dibawa oleh Rasulullah, tapi kemudian orang kafir telah adaptkan pemahaman benda ni dan terjadilah perkataan paganism, secularism, semua ni lah. Okey. Tu satu soalan yang menarik lah. Memang dia ada satu istilah Arab, sebenarnya tak ingat istilah tu. Dia sebutkan kebanyakan kebatilan ini hakikatnya adalah kebenaran yang telah diselewengkan. Sebenarnya bila kita sebut tentang kebatilan, bila kita sebut tentang liberalism contohnya, dia berdiri di atas kebebasan manusia. Tetapi kebebasan manusia yang bersifat ekstrim. Dan dalam kebenaran kita ada mengiktiraf kebebasan manusia, kita boleh bebas memilih. Sebab itulah kita adanya hisab, kita adanya syurga dan adanya neraka. Kita ada ruang, manusia ini sebagai makhluk mempunyai suatu ruang memilih. Tapi dalam liberalism, kebebasan itu adalah mutlak. Kebebasan itu tidak terikat dengan apa-apa. Dan begitu juga dengan kefahaman-kefahaman yang lain. Sebab itulah sebenarnya segala falsafah ini yang bahagian bawah ni, kalaulah dia tidak berasaskan daripada kebenaran, mana-mana manusia tak akan boleh pegang. Dan mana-mana manusia tak akan setuju dengan perkara tersebut. Sebab itulah contohnya lah kita sebut tentang feminism, kita sebut tentang
rationalism. Sebab kita sebut tentang pragmatism dan sebagainya. Cuma beza dia dekat sini, sebab itulah Ana letakkan dekat sini dengan istilah ism. Bila apa yang kita maksud dengan ism, bila ism dia dah pergi kepada ideologi. Contohnya, kita mengiktiraf rasional. Kita mengiktiraf dengan kerangka fikir yang betul, berfikir secara logik dan sebagainya, tetapi kita menolak rationalism. Dan kita mengiktiraf bahkan Nabi SAW sendiri telah mengangkat martabat wanita. Kalau kita boleh istilahkan sebagai feminis lah, kewanitaan. Dia telah diangkat. Tetapi kita menolak kepada feminism. Bila feminism ini dia telah menjadi suatu ideologi. Dan di dalam sebenarnya kita boleh rungkai bila dia kata rationalism sebenarnya bukanlah hakikat rasional yang sebenar. Tetapi hakikat rasional yang telah diselewengkan. Begitu juga feminism. Dan kita boleh faham sebenarnya feminism ini tak akan angkat martabat wanita pun, bahkan menghina dan juga mengecilkan wanita itu daripada fungsinya yang mulia. Jadi sebenarnya feminism ini adalah sebuah ideologi yang membawa kepada kerendahan ataupun telah membawa kepada penghinaan kepada wanita. Jadi tadilah secara umumnya ideologi yang ada di barat, kita pergi pada humanism ke contohnya, maka kita sebenarnya dia adalah suatu kebenaran yang telah diselewengkan. Jadi satu poin penting juga daripada sini, kita perlu berhati-hati kan. Maksudnya bila kita menentang ideologi-ideologi tersebut, kesan dia kalaulah kita tidak berhati-hati, kita sendiri akan menjadi satu perasaan allergic ataupun kita akan jadi boleh nak kata allergic lah, ataupun rasa tak kena dengan istilah itu secara terus. Maksudnya bila tersebut tentang dengan feminis je ataupun kewanitaan, maka kita kata terus tolak. Dengan rasional je, maka kita kemudian terus kata peradaban Islam adalah peradaban wahyu. Dia jadi defensif disebabkan istilah itu telah digunakan secara salah. Sebenarnya apa yang perlu berlaku adalah pemaknaan kembali istilah tersebut berdasarkan kepada maknanya yang sebenar. Maka contohnya bila barat kata hari ini humanism, maka kita tidak sepatutnya merespon dengan kita kata, oh kita ni adalah berpaksikan kepada Tuhan, dia berpaksikan kepada manusia. Tidak tepat benda tersebut. Seolah-olah kita telah menghilangkan makna kemanusiaan, sedangkan makna kemanusiaan di dalam peradaban Islam adalah satu makna yang besar. Tetapi humanism ini tidak membawa erti kepada makna kemanusiaan yang sebenar. Jadi kat situ kita boleh lihat lah. Okay. Okay, harap jelas lah. Okay, jadi persoalan yang kedua, kenapa manusia perlukan ilmu? Kenapa manusia perlukan ilmu? Rasa tadi didudukkan macam persoalan tadi, tapi maksudnya secara umum kita boleh jawab kat sini. Satu, kerana manusia sejak awal penciptaan lagi telah ditunjukkan bahawa kuah terhadap ilmu berbanding makhluk lain. Maksudnya bila kita kata manusia ini yang mendefinisikan manusia itu adalah ilmunya. Dan manusia ini secara penciptaannya telah diberikan suatu potensi untuk menggarap ilmu. Dan kalau kita tengok dalam Quran, kan pada awalnya malaikat tak nak sujud pada Nabi Adam AS. Tetapi apakah yang telah merubah malaikat sujud pada Nabi Adam AS adalah kerana ilmu. Bila mana diberikan kedua-duanya ilmu, kemudian Allah kata kepada Nabi Adam AS, qala ya annam anbi'uhum bi asma'ihim falamma anbahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna ma kuntum taktumun. Jadi maksudnya bila malaikat dan Adam ini telah diberi ilmu yang sama, maka Allah kata pada malaikat sebut ilmu ini. Maka malaikat pun jawab, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Kami tak ada capability untuk mempunyai suatu kuah keilmuan ini. Tetapi bila mana manusia, dia boleh. Sehingga akhirnya malaikat itu sujud selepas daripada kata-kata tersebut. Maksudnya pengiktirafan malaikat
terhadap kemampuan manusia untuk menjadi khalifah adalah berdiri di atas pengiktirafan terhadap kuah ilmu yang ada dalam setiap insan. Okay. Dan sebenarnya dengan ilmu ini penting untuk manusia adalah menjawab persoalan-persoalan asasi manusia. Itulah ataupun persoalan yang disebutkan sebagai perennial question. Persoalan tentang apakah itu kebahagiaan, apakah itu kehidupan, apakah itu keadilan, apakah matlamat hidup, asal kewujudan dan sebagainya. Jadi persoalan-persoalan ini menuntut kepada suatu kerangka fikir yang betul untuk jawabnya dengan tepat. Pencarian ini penting untuk menjawab persoalan apakah itu kehendak dirinya. Persoalan ini sering diilustrasi agama, mitos dalam sejarah ketamadunan. Jadi sebenarnya dengan falsafah ilmu yang betul, dia akan melahirkan manusia yang mempunyai suatu kehendak yang betul. Dan sebab apa? Sebab dia faham tujuan hidup dia macam ni, maka kehendak dia pun akan pergi ke sini. Jadi kalau dia faham dengan makna kehidupan dan sebagainya secara salah, maka kehendak kehidupan dia pun akan bermasalah. Dan setiap persoalan ini menuntut kepada kebenaran. Jadi bagaimana kehendak ini tidak difahami dengan betul, dia akan bergantung kepada ilmu. Dan ilmu yang berpasangan kepada kebenaran itulah yang akan membawa kepada suatu kehendak yang tepat. Jadi apa yang kita boleh simpulkan dengan falsafah ilmu? Dan bila kita sebut falsafah ilmu, ia adalah manhaj mencari kebenaran. Dia adalah sebuah manhaj mencari kebenaran. Mudah dia macam tu. Dan dia akan terpakailah dengan segala perkara. Ini macam tadi jugalah, falsafah ilmu yang bersepadu akan membawa ilmu yang benar dan akan membawa tindakan yang betul dan akhirnya telah membawa kepada hasil yang tepat. Dan sebenarnya bila kita faham dekat sini, setiap manusia itu dalam keadaan sedar atau tidak sedar, dia akan berpegang kepada sesuatu falsafah ilmu. Tetapi tujuan kita belajar falsafah ilmu adalah nak memastikan kita mempunyai framework asas falsafah ilmu yang tepat. Dan akhirnya membawa kepada ilmu yang benar, tindakan yang betul dan hasil yang tepat. Kenapa penting dalam kerangka ilmu? Okay, soalan, Hana buka pada akhwat. Kita dah faham falsafah ilmu adalah kerangka ataupun manhaj dalam mencari kebenaran. Jadi apakah kepentingan falsafah ilmu ini dalam MU dan juga OBI? Silakan. Sebelum tu nak tanya boleh? Boleh, silakan. Falsafah tu dia dari perkataan Arab ke? Falsafah ni dia ada daripada perkataan Yunani. Oh, filosofi. Filosofi. Yang dia diistilahkan daripada filosofia and pencinta kebijaksanaan. Love wisdom kalau tak silap. Dan dia cuba mencapai kepada hikmah lah. Dan kalau dalam Arab ada juga menggunakan dengan istilah hikmah ataupun hukama dan sebagainya. Okey. Okey, kenapa kita perlu mempunyai falsafah ilmu untuk kita mencapai MU 2040? Supaya kita tahu objektif kita, kehidupan kita tu, maksudnya kalau kita ada falsafah ilmu yang betul, kita tahu kita punya objektif ke depan kehidupan kita adalah untuk MU 2040. Macam itulah maksudnya kita ada target kat depan. Sebab kalau kehidupan kita tidak ada target ataupun tidak ada tujuan, merasakan bahawa kehidupan ni macam sia-sia lah. Itu pendapat Ana. Okay. Yang lain? Nak pastikan bila kita nak membuat rangka tu, rangka yang betul. Sebabnya kalau dari falsafah pun tak betul, nanti dia akan unjuran tu pun takut akan silap sebab asas itu falsafah tu silap. Okey, dengan betul. Okey, falsafah ilmu sebagai panduan dan guideline kita. Sebenarnya satu benda yang penting juga, kenapa kita pentingnya faham tentang falsafah ilmu, sebab
sebenarnya kita tak dapat nafikan kita sebagai seorang Muslim dan mana-mana gerakan Islam mempunyai gambaran tentang ingin mendirikan sebuah negara Islam. Negara Islam ni kita bayangkanlah sebagai sebuah negara Islam dan sebagainya. Jadi dia akan timbul persoalan, apakah yang kita definisikan dengan negara dan apakah yang kita definisikan dengan Islam dan apakah yang kita definisikan dengan negara Islam, dan bagaimana kita nak mencapai kepada maksud negara Islam. Jadi semua ini akan berbeza kalau kita mempunyai falsafah ilmu. Jadi kalaulah kita tidak mempunyai satu framework ataupun metodologi pemikiran yang betul, maka bila kita sebut tentang negara Islam, kita pun terbayang hanyalah hudud contohnya. Bila sebut tentang negara Islam, maka terus terbayang sekadar diwujudkan tabung haji contohnya. Dibayangkan tentang negara Islam, maka yang wujud dibayangkan, yang terkeluar bayangannya adalah segala pada universiti ataupun sekolah Islam semata-mata. Jadi semua benda konsep ini, adakah benar telah mendefinisikan sebuah negara Islam? Ataupun bagaimana? Jadi itulah pentingnya falsafah ilmu. Dan bila kita kata kita nak mencapai sebuah negara Islam, kita terjemahkan menjadi sebuah Malaysia unggul. Jadi Malaysia unggul ni apa ciri dia? Apa rukun dia? Apakah tiang-tiang yang membentuk dia? Apakah tasawur dia? Apakah paksi-paksi kekuatan dia dan sebagainya? Dan semua ini menuntut kepada falsafah ilmu. Jadi sebenarnya falsafah ilmu ini penting dia apa? Penting dia nak memastikan kita sampai dengan tepat kepada ataupun matlamat ataupun tujuan yang kita nak capai. Itu kepentingan dia. Jadi seolah-olah menjadi suatu kompas lah kepada kita. Falsafah ilmu ni menjadi satu kompas yang penting. Contohnya sebagai kalangan akhwat, contohnya diberi tanggungjawab sebagai pengarah kepada konwanis. Kalaulah orang biasa, dia pun buat je lah konwanis. Dia pun cara nak buat konwanis, dia akan tengoklah tahun lepas punya konwanis buat tajuk apa. Maka kita pun buat tajuk ini pada tahun ni. Tahun lepas bentuk dia macam mana? Maka kita pun buat bentuk tahun lepas tu pada tahun ini. Tapi kita kalau ada falsafah ilmu, kita tidak akan buat macam tu. Kita akan teliti, kita akan kaji apakah keperluan masyarakat. Apakah kefahaman tentang kewanitaan yang perlu ada dalam kehendak masyarakat pada hari ini. Jadi konten itu akan dipandu dengan kefahaman yang betul. Bentuk dia macam mana? Bentuk dia pun akan dipandu oleh keperluan tadi. Macam mana objektif ni kita nak capai. Berapa ramai yang hadir, siapakah yang patut penyampainya dan sebagainya. Jadi dengan falsafah ilmu, kita mampu mempunyai keupayaan untuk melaksanakan sesuatu projek itu dengan tepat. Itu sebenarnya pentingnya falsafah ilmu bagi kita. Kalau tidak, akhwat kita boleh diperkenalkan dengan MU2040, kita letaklah macam-macam KPI pun, tetapi tanpa ada falsafah ilmu yang betul, kita tidak akan dapat buat projek itu dengan tepat yang membolehkan kita sampai kepada objektif tersebut. Okey, nak memperbaiki perlu dari akar umi setakat ranting tidak terkesan pendekatan yang betul berdasarkan kepada falsafah ilmu yang jelas. Betul lah kat situ. Jadi kita akan melihat permasalahan itu dengan tepat. Okey. Mengapa kita perlu memahami falsafah? Okey, ini tadi soalan tadi. Apakah yang dimaksudkan dengan falsafah? Kenapa kita perlu memahami falsafah sesuatu perkara? Apakah kesan memahami falsafah dalam cara berfikir? Okey, nak pergi terus. Macam tadi dah kita cerita, permasalahan hari ini berpunca daripada kurangnya kerangka falsafi dalam berfikir. Okey. Jadi sebenarnya penekanan penting dekat sini, keperluan kita kepada falsafah. Kadang-kadang ada ikhwan tanya, Ustaz, macam mana nak faham falsafah ni? Adakah kita orang ni semua kena baca Plato, Aristoteles, Socrates, kena baca pemikir-pemikir luar dan sebagainya? Ataupun bagaimana? Okay. Jadi dekat sinilah yang penting. Sebenarnya penekanan kita pada falsafah adalah pada kerangka berfikir. Kerangka berfikir.
Pendekatan bila kita kata falsafah itu adalah dalam kerangka falsafi, iaitu adalah kerangka falsafi dalam berfikir. Apa yang dimasukkan dengan kerangka falsafi dalam berfikir? Ini dia. Ini adalah berfikir secara sistematik, secara rasional, secara mendasar dan secara menyeluruh. Landasan dia. Okey. Dan ni adalah definisi falsafah. Saya tadi ada soalan. Falsafah adalah berasal daripada gabungan dua perkataan, iaitulah filosofia. Dan philo ni adalah love, kecintaan. Sophia ni adalah wisdom, mencintai kebijaksanaan. Dan Arab juga digunakan dengan istilah hikmah. Jadi secara mudahnya apa? Ia adalah suatu perkara yang abstrak. Abstrak ni maksudnya dia bersifat teori, dan yang kulli, yang secara fundamental, secara meluas, universal, dan serta persoalan kemuncak bagi sesebuah perkara. Contoh kalau kita kata tentang politik, perbahasan falsafah politik ini akan pergi perbahasan tentang persoalan apa itu kuasa, dari mana asal kuasa, apakah makna pemimpin, apakah makna rakyat, dan apakah hak pemimpin, apakah tanggungjawab rakyat dan sebagainya. Itu adalah kerangka permasalahan asas dalam politik dan pada kerangka falsafahnya. Okey, ni satu kerangka fikir. Maksudnya penekanan kita dalam falsafah adalah sebuah kerangka fikir. Jadi nak faham falsafah dalam kerangka kita ini tak perlu habiskan Aristotle, Plato, Socrates semua pun. Tak perlu menghadap kerangka pemikiran Yunani pun. Tapi kita membangunkan, kita latih pemikiran kita untuk bersifat kritis, dan sebenarnya kat situ kita sudah bersifat falsafi dan membina falsafi dalam diri kita. Dan ataupun disebut sebagai philosophical thinking. Secara mendasar membangunkan penyelesaian dan juga dan berfikir secara mendasar dan juga membangunkan penyelesaian juga secara mendasar. Dan sebagai contohlah, kalaulah kita ada di kalangan pelajar medik sebagai contoh, kalau berfikir dalam kerangka falsafah, maka kita akan mempersoalkan konsep-konsep utama di dalam medik tersebut. Contohnya tentang apakah konsep sakit, apakah konsep ubat, apakah konsep kesihatan dan sebagainya. Dan setiap daripada konsep-konsep ini dibina di atas kerangka empirikal ataupun falsafah ilmu empirikal. Itulah yang membawa kepada konsep-konsep yang bersifat empirik semata-mata. Okey. OBI 2.0 adalah satu projek yang bukan sahaja ingin mengubah dunia pada luarannya saja, tetapi juga mendasar pada falsafahnya juga. Maksudnya bermula daripada falsafahnya juga. Jadi apakah ciri-ciri berfikir secara falsafi? Ni istilah yang biasa digunakan dalam falsafah, tetapi kita mengambil istilah ini secara pinjaman. Kalau istilah Ustaz lah, kita mengambil istilah falsafah secara pinjaman dan kita mengambil konsep-konsep utama ataupun rukun-rukun utama di dalam falsafah pun secara pinjaman. Biasa akan sebut adanya epistemologi, adanya ontologi dan adanya aksiologi. Mudah nak faham epistemologi ni adalah contoh. Kalaulah kita nak mencapai kepada apakah itu politik, maka epistemologi dia adalah kerangka fikir bagaimana kita nak membina kefahaman tentang politik. Jadi kalaulah kita faham dengan berdasarkan framework kita sampai kepada makna tujuan dan politik yang betul, maka itu adalah ontologinya. Itu adalah ontologinya. Dan daripada ontologi yang berbeza itu, maka dia akan membentuk sebuah aksiologi ataupun nilai yang berbeza. Jadi contoh mudah lagi, kalaulah kita sebut manusia. Manusia ini adalah sebuah, bila kita nak definisikan siapakah manusia, apakah manusia itu. Kalaulah orang framework dia adalah empirical semata-mata, maka dia akan definisikan manusia itu dengan tubuh badan secara ontologinya. Kalaulah dia bersifat berfikir dalam kerangka rasional barat, maka bila didefinisikan manusia itu, didefinisikan sebagai suatu binatang. Maksudnya sebab dia sama dengan binatang,
binatang yang berfikir ataupun disebut sebagai hayawan natik, yang binatang yang berkata-kata. Tetapi kalaulah kita mempunyai epistemologi yang luas meliputi wahyu, maka sudah tentu ontologi ataupun definisi kita terhadap insan akan berbeza. Kan? Dia kan ada makna khalifah, ada makna tanggungjawab, ada makna kemuliaan, karamah dan sebagainya. Jadi ontologi sesuatu ataupun definisi sesuatu perkara itu adalah bergantung kepada sesuatu epistemologi ataupun kerangka, framework yang mendasari kepada pemikiran tersebut. Okey. Ini contoh tadi. Jadi ontologinya apa itu peradaban, apa itu politik, apa itu ilmu. Jadi perkara ini tidak dapat jawab, kan. Jadi dia akan pergi kepada setiap ini akan berbeza. Yang contoh dalam barat hari ini bila didefinisikan dengan civilization ataupun ketamadunan, antara definisi besar dia adalah melihat secara pembangunan. Sesuatu perkampungan itu bila ada pembangunan, maka itulah civilization. Itu dipanggil penilaian secara materialistik ataupun materialism dan juga empirik semata-mata. Jadi sebenarnya adakah tepat takrifan peradaban dengan maksud itu, ataupun sebenarnya ada satu makna yang lebih luas. Jadi sebenarnya epistemologi itu yang berbeza sudah tentu akan membentuk suatu ontologi yang berbeza dan juga akhirnya membentuk suatu aksiologi yang berbeza. Jadi kita sebagai ikhwan-akhwat yang mempunyai epistemologi yang luas meliputi akal wahyu, meliputi nas dan juga pemikiran yang betul, sudah tentu akan membuat suatu tindakan, projek-projek yang berbeza dengan orang lain. Orang yang tidak mempunyai satu epistemologi yang luas, bila dia melihat ekonomi Islam, maka dibayangkan perbankan Islam dengan borang, dengan akad dan sebagainya, sekadar pada itu semata-mata. Tetapi adakah tepat? Itu persoalan dia. Adakah ianya tepat? Jadi sepatutnya kalaulah framework kita luas, maka definisi kita terhadap satu perkara itu akan berbeza. Okey? Dan dan sebenarnya bila mana kita melihat kisah-kisah Nabi-Nabi dan Rasul terdahulu, sebenarnya kita boleh melihat kisah-kisah tersebut pada perspektif falsafah ilmu. Dan kita sebenarnya boleh melihat kisah-kisah tersebut pada perspektif falsafah ilmu. Bagaimana kedatangan Nabi dan Rasul itu sebenarnya adalah nak membawa manusia kepada hakikat kebenaran yang tepat. Hakikat kebenaran yang tepat tentang makna kehidupan, ketuhanan dan sebagainya. Dan kalau kita tengok dalam kisah Nabi Ibrahim, dia berkata pada ayah dia, ni adalah persoalan falsafah ilmu. Wahai ayahku, mengapa ayah menyembah benda yang tidak mendengar dan tidak melihat serta tidak menolong sedikit pun? Ini adalah satu persoalan falsafah ilmu, persoalan rasional. Rasional manusia mana yang boleh menerima penyembahan Tuhan yang tidak boleh mendengar, tidak boleh melihat dan tidak boleh memberikan apa-apa sedikit pun, tidak memberikan apa-apa sedikit pun. Jadi tu logik mana kan? Logik mana manusia yang menerima Tuhan dengan maksud itu. Dan Quran pun kalau kita melihat, Quran pun mengiktiraf pemikiran rasional. Kalau tengok ayat yang ketiga ini dalam surah At-Tur, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun am khalaqus samawati wal ard bal la yuqinun. Adakah mereka telah tercipta dengan tiada yang menciptanya? Adakah mereka yang mencipta diri mereka sendiri? Adakah mereka mencipta langit dan bumi? Sudah tentu tidak. Dan bahkan mereka adalah orang yang tidak meyakini dengan kebenaran. Dia sebenarnya kita boleh faham dengan ayat ni, Allah SWT menempelak logik akal pemikiran mereka. Dia seolah-olah ayat ni sebut logik ke dunia ini cipta daripada tak ada apa-apa pencipta. Dan logik ke mereka ini menciptakan diri mereka sendiri? Logik ke mereka ini juga yang menciptakan langit dan bumi? Dan sudah tentu tidak. Jadi sebenarnya Al-Quran sendiri telah menanam pemikiran berdasarkan kepada falsafah ilmu dan logik rasional yang betul dan bagi mencapaikan manusia kepada kebenaran yang tepat. Okey, wallahu alam. Ada soalan? Kita dah habis untuk yang minggu pertama.
Jadi dari dalam minggu pertama tadi, pergi balik ni adalah objektif yang kita nak capai, memahami akar permasalahan ketamadunan pada hari ini, memahami kepentingan hakikat hubungan antara manusia dan ilmu. Tadi kita telah telusuri akar permasalahan, maka kita lihat satu-satunya penyelesaian adalah dengan membangun kembali falsafah ilmu kita. Permasalahan ketamadunan barat hari ini adalah berpaksi kepada falsafah ilmu. Kemudian kepentingan hakikat hubungan antara manusia dan ilmu. Kita telah faham manusia itu didirikan dengan kuah ilmiah, maksudnya kemampuan, kapasiti dia terhadap ilmu. Dan juga ilmu ini penting ataupun falsafah ilmu ini penting bagi memastikan manusia mencapai kepada jawapan-jawapan persoalan-persoalan tuntas kemanusiaan dengan tepat. Dan yang ketiga, memahami makna falsafah. Jadi kita dah faham tadi, falsafah ini adalah sekadar pinjaman semata-mata. Kita mengambil falsafah itu dalam kerangka metodologi berfikir ataupun kerangka pinjaman, maksudnya kerangka sebagai suatu metod fikir falsafi semata-mata, tapi bukanlah kita ambil produk. Maksudnya Plato, Aristoteles, Socrates telah menjadikan ilmu itu produk, falsafah itu suatu produk, tetapi kita mengambil secara kerangka berfikir dia. Dan inilah sebenarnya kalau kita lihat dalam sirah pun, inilah yang Nabi SAW buat pada para sahabat, dan bina dengan, diistilahkan dengan ijtihad, diistilahkan dengan persoalan-persoalan kehidupan dan sebagainya. Okey, Wallahu a'lam. Harap semua akhwat masih lagi bersama. Kalau jelas mungkin boleh komen jelas. Kalau ada soalan mungkin boleh lontarkan soalan. Okay, baik. InsyaAllah kalau semua jelas, anda bagi tempoh rehat selama 10 minit sebelum kita masuk kepada topik atau juga bahagian kedua. Jadi kita akan bermula balik pada jam 10.35 pagi. Okey? Maaf, yang next tajuk apa Ustaz? Yang kedua kita akan mula pergi dalam falsafah ilmu ni juga. Maksudnya sebab tadi kita bahas falsafah ilmu ni, yang minggu satu ni lebih kepada kepentingan kenapa kita kena berbahas falsafah ilmu dan juga kerangka asas falsafah. Jadi dalam minggu pertama kita akan mula pergi pada sumber, kaedah. Minggu ketiga, yang ketiga kita akan pergi kepada makna ilmu dan sebagainya. So next kita cerita pasal sumber tu lah. Betul. Kita sumber. Ya, Allah Alam.